Ini dia. Sebab itulah setengah ulama dia kata kaum yang kena bersungguh beramal malam, amalan sunat ni kita, orang laki-laki. Orang perempuan maka tidaklah sangat dituntut. Bangun malam solat sunat apa tu, tidaklah sangat dituntut. Kenapa? Kerana mereka pada siang hari telah berbakti kepada rumah tangga dan suami mereka. Jadi pahala hak tu pun tak habis-habis dah tu. Pahala lipat baju, pahala basuh baju, pahala goreng ikan, pahala tumbuk sambal, sambal merecik ke muka. Zaman tumbuk dah, sekarang tak tumbuk dah sambal kan, pakai blender je. Jadi kuranglah pahala sikit dah. Jadi maknanya mereka ni banyak dah pahala. Jadi malam biarkan mereka rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, jadi pada pagi ini kita baca hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 muka surat 609. Jadi hadis yang kelima ni wanita dan ziarah perkuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak bercadang nak baca teks Arab tu. Sebab nanti dia jadi panjang sangat. Kebetulan teks tu panjang. Jadi kita baca terjemahan terus. Baca terjemahan terus. Jadi buku ni siapa nanti bolehlah kita perkenalkan kepada kawan-kawan yang lain. Untuk saya siapkan buku ni, jilid 1 dan jilid 2, saya terpaksa ada lebih kurang 230 kitab rujukan. 230 kitab rujukan. Jadi terpaksa mutola'ah, terpaksa tengok pandangan ulama. Sebab kita nak tulis sesuatu yang tepat. Jadi maknanya kalau tuan-tuan baca buku ni, maka semacam baca 200 buah kitab lebih lah berkait dengan dia, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Telah meriwayatkan oleh Muhammad, oleh Muhammad, iaitu beliau ialah Muhammad bin Ibrahim bin Ali dengan gelaran Abu Bakar Al-Asfahani, seorang yang siqah. Dalam hadis bila sebut siqah, maknanya dia tu kepercayaan. Seorang yang kepercayaan periwayatan dia. Dan berada dalam tabaqat yang ke-16. Tabaqat ni maknanya generasi. Yang ke-16. Mana dekatlah dengan paling dekat dengan hadis ini riwayat siapa tu, riwayat ditakhrijkan oleh oleh Muslim. Kalau tengok 8613 tu bawah tu Muslim. Mana Muslim ambil pada siapa? Ambil kepada Muhammad bin Ibrahim bin Ali. Hadis ni mana orang yang paling dekat dengan dia, tabaqat yang ke-16. Kemudian beliau mengambil hadis daripada Ishaq, daripada Muhammad juga. Tapi Muhammad kali ini ialah Muhammad bin Barakat bin Hakam, seorang yang juga siqah di kepercayaan, tabaqat yang ke-14. Ini penting kalau orang mengaji hadis, orang nak kaji hadis, itu penting. Jadi kebetulan buku ni juga saya tulis difokuskan juga kepada pelajar-pelajar peringkat pengajian tinggi. Mereka peringkat pengajian tinggi ni dia nak tahulah ni tabaqat berapa. Itu dipanggil dalam pengajian jarah wa ta'dil, mengenali peribadi setiap perawi-perawi. Sebab perawi hadis ni kencing berdiri tak percaya dah. Dia ni pernah kencing berdiri, contohnya ada orang riwayat periwayat hadis, maka hadis dia sudah dikira lemah. Kencing berdiri. Ataupun dia panggil ayam ditabur pasir. Kruk panggil ayam, nak suruh ayam datang dekat, tabur pasir, maka sudah merosakkan sifat keadilannya dalam meriwayatkan hadis. Jadi maknanya kalau ayam dia boleh tipu, takkan kita dia tak boleh tipu. Kira-kira begitu. Jadi maknanya siqah. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Yusuf bin Sa'id, oleh Yusuf bin Sa'id bin Muslim. Siapa Yusuf bin Sa'id bin Muslim? Iaitu beliau ialah Yusuf bin Sa'id, dikenali dengan gelaran Abu Ya'qub. Dikenali dengan gelaran Abu Ya'qub.
dalam belajar hadis ni yang paling payah sekali nak ingat ialah perawi-perawi hadis lah. Memang payah nak ingat tarikh dia lahir, tarikh dia mati, dia sempat guru dengan siapa anak murid dia. Itu bukan sembarangan lah. Bukan sembarangan bila kita belajar agama ni. Memang nak kuasai dia payah betul. Akademik tak banyak. Subjek akademik tak banyak. Belah je. Subjek agama ni 20 lebih 30. Itu kena hafal sebagainya. Jadi sebab tu salah lah kalau orang anggap nanti anak kita tak lulus SPM, kita tak pondok lah. Jadi kita itu salah. Sebenarnya tak lulus tempat lain tu kena sepatut yang cerdik tu hantar ke pondok dan sebagainya. Sebab banyak benda kita nak hafal. Baik, kemudian daripada riwayat daripada siapa? Daripada mengkhabarkan kepadaku, kata dia Abdullah. Meriwayatkan kepada dia Abdullah. Siapa dia Abdullah? Beliau ialah Muhammad bin Qais bin Makramah Al-Quraisy, tabaqat yang ketiga. Makin kecil sikit tabaqat dia tu maknanya makin dekat dengan Nabi. Sahabat dipanggil tabaqat as-sahabah. Itu maknanya itu memang sahabat Nabi ni semua kepercayaan. Di mana kemudian dia kata apa? Daripada mengkhabarkan kepadaku Abdullah bahawa beliau mendengar daripada Aisyah. Didengar daripada Aisyah. Jadi Aisyah ni tabaqat apa? Tabaqat pertama. Makna orang yang hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi. Lepas pada Nabi wafat, dia hidup, dia tak sempat bertemu dengan Nabi, itu dah tabaqat tabi'in. Mereka sempat berguru dengan sahabat. Jadi tabaqat tabi'in. Jadi makin ke bawah ni makin panjang lah. Jadi bila hadis ini dimakin sampai ke bawah, maka memerlukan kepada rantaian periwayat-periwayat hadis yang kepercayaan. Mana pergi kita punya kipas tadi? Kita hidup. Oh ni ada belakang kipas. Mana? Tak ada. Sebab sedikit angin datang pada belah sana, jadi saya ni lindung pada papan ni. Mana mat tadi? Tak ada. Abang Rani tak ada. Abang Rani tak ada. Ustaz Mat ada, Ustaz Mat. InsyaAllah. Tu ada kipas belakang ni, belakang backdrop. Baik. Sebab panas lah duduk bawah ni. Baik. Jadi riwayat daripada Aisyah. Jadi Aisyah ni banyak dia punya hadis. Aisyah ni termasuk 7 orang sahabat yang meriwayatkan 1000 hadis ke atas. 1000 hadis. Yang pertama Abu Hurairah, itu paling banyaklah dia punya riwayat. Pertama Abu Hurairah. Kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Itulah. Kita tak ada pula. Tak ada. Tak ada pula. Mana pula gitu. InsyaAllah tu. Baik, kedua ialah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ketiga ialah Aisyah radhiyallahu anha. Ada setengah kata yang ketiga ialah Abu Hurairah, Ibnu Umar. Yang ketiga tu ialah Aisyah lah. Yang ketiga Aisyah. Jadi maknanya Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis. Jadi kerana itulah kata ulama, ilmu Aisyah ni 3/4 ilmu. Mana kalau ilmu seluruh dunia ni, ilmu agama seluruh dunia ni 100%, Aisyah ada 65%. Banyak ilmu. Dan keseluruhan gedung ilmu itu Ali bin Abi Talib. Itu makna Sayyidina Ali. Jadi maknanya satu kehebatan lah Aisyah radhiyallahu anha ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan hadis, dia kata apa? Dia kata pada satu malam ketika Nabi di rumah Aisyah. Nabi ni, sebab tu kalau tengok Nabi ni poligami. Tapi kalau kita tengok Nabi ni dia tak duduk serumah. Sebab itulah ada orang berpoligami, dia bangga duduk serumah.
Sebenarnya duduk serumah bukan sunnah Nabi. Ya, duduk serumah bukan sunnah. Dia kena duduk rumah lain-lain. Dan rumah tu pula kalau kita tengok, mati dulu anjing. Ya, aku kata nak. Baik, rumah tu kalau kita tengok, taburan rumah isteri Nabi ni terlindung. Rumah Aisyah tak nampak rumah Sofia. Rumah Sofia tak nampak rumah rumah Ummu Salamah. Rumah Ummu Salamah tak nampak. Semua tak nampak. Terlindung. Itu makna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sangat menjaga emosi isteri-isteri baginda. Sebab bila nampak seorang isteri nampak masuk rumah isteri sana, sebanyak sedikit dia akan terasa. Dia akan terasa, dia akan tersentuh. Jadi Nabi buat rumah ni, rumah isteri-isteri Nabi tidak kelihatan antara satu sama lain. Jadi betulkan baliklah, ada setengah sahabat kita ni dia poligami, bermadu, dia duduk serumah. Bangga dia ni bilik isteri pertama, bilik kedua, rumah yang sama. Maka itu tidak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Kerana Nabi di sana, di dalam hadis ni, dalam buku ni ada nanti hadis bagaimana Nabi menjaga hati para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi jaga tu. Jadi kata Aisyah, pada satu malam, dan kemudian pula bagi orang yang berpoligami, giliran tu hanya malam, bukan siang. Siang tak termasuk hari waktu giliran. Yang gilir tu malam je. Siang tak masuk gilir. Contoh katalah, dia bekerja, pejabat dia dekat rumah isteri yang pertama. Contohnya, pejabat dia berurusan di rumah isteri yang pertama siang hari. Maka siap siang hari lah. Isteri yang kedua tak boleh nak nafi, isteri kedua tak boleh nak bangkang, ketiga tak boleh nak bangkang, keempat tak boleh nak bangkang. Sebab siang hari bukan waktu giliran. Giliran hanya waktu malam. Ini dalam hukum syarak. Itu ramai juga kita tak faham kan. Jadi itu. Jadi kena banyaklah perbetul. Lepas tu yang ketiga lagi, ramai orang menyangka bila seorang suami itu poligami, maka dia mesti adil dari segi kasih sayang. Itu tak betul. Adil cuma dalam nafkah. Itu dilihat kepada keperluan. Tak sama juga. Dia tak sama juga sebab keperluan. Mungkin isteri yang pertama lebih ramai anak pada kedua, ketiga, keempat. Jadi nafkah. Yang itu saja adil. Kasih sayang tak adil. Tak perlu adil. Kenapa? Kerana Allah sendiri menurunkan ayat menjelaskan kepada Nabi bahawa kamu ya Muhammad tidak akan mampu berlaku adil. Kasih sayang. Jadi sebab itu kita temui banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata Aisyah paling disayangi oleh Nabi. Ada kata lagi Khadijah paling disayangi oleh Nabi. Jadi makna itu perbahasan ulama. Kalaulah sekiranya adil kasih sayang tu wajib, ulama tak bincang dah. Jadi mana ulama bincang. Itu beberapa salah faham yang berlaku. Kemudian di antara malam tu kata Aisyah, Nabi bermalam dengan aku. Ketika berada di rumahku, beliau langsung, muka surat 611 ya. Bagi yang muslimi, kaum bapa ada, siapa tak ada kitab tu? Ada berapa buah tu? Ada. Baik, jadi maknanya kaum muslimah kata di Nabi malam tu berbaring, kata Aisyah. Kemudian beliau meletakkan surbannya. Nabi baring tu, Nabi letak serban. Letak tepilah, letak serban Nabi. Dan menanggalkan alas kakinya. Alas kaki itu khuf. Bukan selipar, bukan kasut. Iaitu khuf. Kalau alas kaki, Nabi tak kat luar. Bukan masuk dalam bilik. Jadi dalam bilik ni Nabi pakai khuf, lalu Nabi tanggalkan khuf itu. Mana kita kata stocking kulit lah. Stocking kulit. Jadi menunjukkan bahawa berlakunya hadis ini bukan waktu musim sejuk. Bukan waktu musim sejuk. Jadi Nabi baring rumah Aisyah. Rumah Aisyah ni, kalau berlunjung, kepala kena dinding belah sini, kaki tersentuh dinding belah sini. Itulah bilik Nabi. Bilik Nabi dengan Aisyah. Jadi makna betapa sederhananya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tapi penuh dengan keberkatan. Jadi Nabi tidur, kata Aisyah. Kemudian beliau meletakkan keduanya di dekat kaki beliau. Nabi letak belah kat bawah lah, belah kaki. Serban. Lepas tu Nabi tanggal khuf, Nabi letak kat situ. Lalu beliau membentangkan ujung sarungnya di atas tempat tidur beliau. Kemudian beliau tidur. Nabi pun tidur lah. Dan kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, Nabi ni bermula tidur dengan mengiring ke sebelah kanan. Mana kalau kita begini, kita mengiring belah ni lah. Mengiring ni bahu kanan ni di sebelah bawah. Dia panggil lambung kanan. Di sebelah bawah. Lepas pada tu nak terbalik ke nak benda tak apa dah. Tapi permulaan itu. Permulaan tu adalah sunnah Nabi. Begitu. Jadi makna sunnah Nabi berbaring belah lambung kanan. Begitu juga Nabi ketika menunggu subuh. Ketika menunggu subuh ni sunat kita baring begitu. Ketika menunggu waktu masuknya waktu subuh. Jadi letih dah bangun malam kan. Kita dah bangun malam, dah salat, kita dah zikir, kita dah istighfar. Tengok ada lebih kurang 5 minit lagi nak masuk subuh. Maka sunat kita berbaring sebelah kanan. Baring belah kanan. Tempat yang tidak mengganggu orang lah. Kalau di masjid tu kita duduk sah depan, ganggulah orang lain pula kan. Tapi mana kita pergi ke tepi ke, baring belah kanan begitu. Ataupun kita ada bilik sendiri, baring dulu. Jadi makna itu di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi ni tidur, lepas tu terbalik tu tak apa dah. Dan bermula dengan Nabi membaca ayat-ayat. Ni kita sentuh sikit lah ayat-ayat. Kita ni belum pada tidur. Belum pada tidur, tengah jaga tadi malam. Belum pada tidur malam tu baca surah Al-Mulk. Itu maknanya surah itu. Kemudian baca belum pada tidur, nak tempat baring, Amanar Rasul. Baca Amanar Rasul dan Qul ya ayyuhal kafirun. Sebab siapa yang baca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum daripada tidur malam, takdir dia mati dalam tidur tu, mati dia dalam iman. Mati dia dalam beriman kepada Allah. Masya Allah, semalam ada satu video viral semalam, berlaku di Afghanistan. Berlaku di kisah ni Afghanistan, dia gali kubur baru di tanah perkuburan. Galilah, ada orang mati, gali kubur. InsyaAllah kita hari ni ada jamuan juga. InsyaAllah. Jadi beritahu awal lah, makna jangan cepat balik. Jadi maknanya dia gali kubur. Kebetulannya tanah perkuburan tu dah penuh. Bila dia gali, runtuh lubang kubur ni, tembus ke kubur belah sana. Makna kubur dah lama. Ditunjuk gambar, zoom ke dalam kubur, mayat hak kubur lama ni. Masya Allah tuan-tuan, mayat tu terbakar jenazah, jasad dia, dan termasuk kain-kain dia habis terbakar. Kepala ni rentung terbakar. Duduk dalam kubur tu. Nak menunjukkan bahawa sesekali Allah Ta'ala beritahu kita secara nyata bahawa azab kubur itu adalah benar. Jadi sebab tu kita jangan main-main dengan mati ni. Jangan ingat kata perkara biasalah tu mati. Jangan, bukan. Biasa tu kepada orang lain, tapi kepada kita paling luar biasa. Jadi tu tidur malam, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Baca hak tu. Lepas tu tidur. Kita tidur dah. Jadi ketika tidur itu kalau takdirnya mati dalam iman kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan mati beriman kepada Allah. Itu dia. Jadi itu kita tidur. Jadi kita pun tidur. Bangun tidur, selepas baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana, baca Amanar Rasul sekali lagi. Baca Amanar Rasul sekali lagi. InsyaAllah kalau kita mati sepanjang hari itu, kita mati dalam takwa dan beriman kepada Allah. Jadi itu. Jadi baca tu banyaklah. Ini bacaan-bacaan ni beli kitab Al-Azkar. Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni dia punya kitab yang paling masyhur ialah 40 hadis 40 Imam Nawawi. Itu yang kita Kementerian Pendidikan sekarang ni mencadangkan hadis 40 Imam Nawawi jadi sukatan kepada pelajar-pelajar Islam di sekolah-sekolah rendah. Itu cadangan. Baru cadang, melompat dah beberapa orang. Melompat dah, tak setuju. Hak yang bukan Islam lah.
Kita nak ajar anak kita yang Muslim, yang dia sibuk. Ni keras kepala tuan-tuan. Jangan kita dengan nampak baik begitu. Kita pun angkat dia sebagai pemimpin. Tiba-tiba orang yang kafir ni, dia tidak akan setuju dengan orang-orang Islam selama-lamanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan menyokong kamu, tidak akan suka pada kamu, tidak akan cinta kamu, tidak akan kasih kamu selama-lamanya, kata Allah. Siapa? Yahudi, Nasara. Itu hak ada kitab. Hak yang tak ada kitab, wasaniyah, lagi teruk. Betul, kita jangan main-main soal itu. Jadi sekarang, itu Imam An-Nawawi. Kitab dia ada 40. Lepas tu kitab dia terkenal lagi, syarah kepada Sahih Muslim. Majmu' kitab besar-besar belaka kitab Imam Syafi'i, Imam Nawawi ni. Jadi maknanya dalam kitab beliau tu banyak zikir-zikir yang kita perlu amal. Baik, jadi itulah dia amalan sebelum daripada kita tidur. Jadi betul tuan-tuan, malam-malam ni kita bangun belum pada tidur tu baca, belum pada kita nak baring ke tempat tidur ni, tuan-tuan, kalau boleh baca, kita baca hak ujung tu. Surah Al-Kahfi kita ambil 10 ayat. Kan 10 ayat yang pertama tu kita nak apa? Kita nak amalan untuk selamat daripada Dajjal. Ayat yang seterusnya, hak ujung tu ayat 8 ke ayat 5. Ayat yang ke-7 ke ayat 8 ke ayat 9 10, gitulah lebih kurang. Yang cerita mereka dah bangun tu. Yang cerita Ashabul Kahfi tu dah bangun, baca hak tu. Belum pada kita tidur. Insya-Allah Allah kejut kita bangun pada waktu malam. Kita sendiri je terkejut waktu tu. Jadi insya-Allah amal tu. Jadi kita boleh bangun malam, ibadah, munajat pada Allah. Sebab kita ni mati ni kan, mati benda yang betul berlaku. Akan berlaku kematian. Jadi sebab itu Nabi pun tidur, kata Aisyah. Kemudian bila Nabi tidur, kemudian beliau tidur. Tidak lama kemudian beliau bangun. Duduk tak lama tu selama mana wallahualam. Kata setengah ulama 2/3 malam. Kalau kita katalah Nabi tidur pukul 9. Subuh pukul 5.30. Pukul 6. Kita kata pukul 6. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kita katalah 5, 6. Ada 9 jam. 9 jam tu bagi 3. 9 jam tu bagi 3. Maknanya Nabi bangun pada 2/3 malam. Maknanya pukul berapa Nabi bangun? 10, 11, 12. Mana Nabi bangun pukul 1. Ada setengah kata 2/3 malam gitu. Ada kalanya Nabi bangun 1/3 akhir. Jadi maknanya yang penting bangun malam. Jadi kalau kata Nabi bangun, Nabi tidur sekejap lepas tu Nabi bangun, maknanya Nabi tidur lebih kurang 3 jam, Nabi pun bangun. Nabi bangun. Tapi tidak terus berjaga tu sampai subuh. Ada lagi Nabi tidur. Tidur lagi, lepas tu bangun lagi. Itu jadi maknanya itu pada waktu malam. Jadi Nabi pun bangun, kata dia. Dan mengira aku telah tertidur nyenyak. Kata Aisyah, Nabi bangun tu senyap, Nabi bangun. Nabi tak kacau Aisyah. Baik tuan-tuan, saya nak sebut 2 perkara. Ada hadis Nabi cerita seorang suami bangun pada waktu malam beribadah, lalu dia ambil air, dia renjis muka isteri dia, lalu mereka pun beribadah bersama pada waktu malam. Itu satu hadis. Tapi hadis kita ni, Nabi bangun senyap-senyap. Nabi bangun senyap-senyap kerana Nabi tak mahu memberatkan Aisyah dengan amalan-amalan sunat. Ini dia. Sebab itulah setengah ulama dia kata, kaum yang kena bersungguh beramal malam, amalan sunat ni kita, orang lelaki-lelaki. Orang perempuan, maka tidaklah sangat dituntut. Bangun malam, salat sunat, tidaklah sangat dituntut. Kenapa? Kerana mereka pada siang hari telah berbakti kepada rumah tangga dan suami mereka. Jadi pahala hak tu pun tak habis-habis dah tu. Pahala lipat baju, pahala basuh baju, pahala goreng ikan, pahala tumbuk sambal merecik ke muka. Zaman tumbuk dah, sekarang tak tumbuk dah sambal kan, pakai blender je. Jadi kuranglah pahala sikit dah. Jadi maknanya mereka ni banyak dah pahala.
Jadi malam biarkan mereka rehat. Cuma pasti buat yang sefardu saja. Buat yang fardu. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi SAW. Nabi berkata, Iza sallati imra'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan itu menunaikan salat 5 waktu. Nabi tumpu apa? Tumpu hak wajib. Hak sunat tak? Bila mana seorang perempuan itu menunaikan salat 5 waktu, wasama syahraha wasamat syahraha, dan berpuasa pula pada bulannya. Bulan mana? Bulan Ramadan, makna hak wajib. Isnin Khamis tak puasa. Wa hafizat farjaha, dan menjaga maruah diri dia. Dia jaga maruah diri dia. Wa ta'at zaujaha, dan taat ia kepada suami dia. Faqila laha, maka dikatakan padanya di akhirat nanti, udkhulil jannati min ayyil abwabi syi'ti. Masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu nak. Pilihlah. Masuk pasti masuk. Ini makna berdasarkan pada hadis itu, maka ulama kata Nabi tidak suka memberatkan isteri dengan amalan-amalan sunat. Jadi hak yang nampak kalau isteri dia kurang amalan, sekali-sekali nak renjih muka, boleh. Ataupun sekali-sekali nak biar je dia tidur, kita je kaum suami bangun pun boleh. Itu dah kelunakan Islam. Kelunakan Islam. Jadi makna Aisyah kata, Nabi bangun senyap-senyap, Nabi ingatkan aku tidur. Begitu kata Aisyah. Beliau lalu mengambil surbannya, memakai alas kaki. Nabi pun ambil serban kat ujung kaki tadi, Nabi ambil alas kaki dan membuka pintu, semuanya dengan perlahan-lahan. Nabi tak nak kacau tidur Aisyah. Nabi tak nak kacau, tak nak ganggu. Dan kemudian keluar rumah. Diam-diam aku pun lalu mengikutnya, kata Aisyah. Makna ada setengah ulama dia kata Aisyah bangun tu kerana kecemburuan Aisyah. Ada juga begitu. Maknanya isteri Nabi dah tu cemburu lagi. Tak ada begitu. Ada setengah kata Aisyah nak tengok apa amalan malam Nabi. Yang Nabi bangun solat tu tahu dah. Dia tengok apa amalan Nabi. Aku kenakan tudungku, kata dia. Aku pun pakai tudung nak keluar ni. Sebab masa ni dah turun dah ayat berkenaan hijab. Ayat berkenaan dengan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna, sampai akhir ayat. Wahai Nabi, wahai Nabi, beritahu pada isteri kamu, wanita-wanita muslimah dan semua kaum-kaum wanita, labuhkan jilbab mereka melepasi dada-dada mereka. Jadi turun di ayat tu semua wajib bila keluar rumah. Belum ada tu tak lagi. Jadi maknanya Aisyah kata aku pun pakai tudung. Setelah itu aku memakai penutup wajah. Pakai penutup wajah macam emas lah, tarik kain tutup muka. Dan aku mengikat kain sarungku. Ikat kemas. Setelah aku mengikuti langkah beliau hingga akhirnya beliau sampai ke permakaman Baqi'. Sebab Nabi ni tuan-tuan malam Nabi 2 je. Kalau Nabi bangun tidur waktu malam, 2 perkara Nabi buat. Sama ada Nabi dalam Masjid Nabawi sedang beribadah, atau Nabi di perkuburan Baqi' sedang mendoakan penghuni-penghuni yang dikuburkan di Baqi' Al-Gharqa'. Jadi 2 tempat je. Mana kalau bangun malam, 2 tempat tu lah. Kedai kopi tak ada. Dia makna Nabi sama ada di masjid atau di perkuburan Baqi'. Dan tu tak boleh ke duduk kedai kopi? Bukan. Zaman sekarang ni macam-macam orang ni kan. Jadi bukan tak boleh. Pendakwah pula dia kena duduk di kedai kopi. Sebab untuk menyantuni masyarakat, tak boleh duduk seorang-seorang sebab nak menyampaikan Islam. Imam Hasan Al-Banna dia berdakwah di kedai kopi. Imam Hasan Al-Banna pergi kedai kopi, cakap Islam, pergi kedai kopi ni pula cakap Islam. Akhir sekali ramai ikut dia. Jadi makna itu bukan tak boleh, tapi maknanya itulah amalan Nabi. Malam 2 tempat. Lalu begitu, setelah aku mengikut langkah beliau hingga akhirnya beliau sampai ke permakaman Baqi', beliau melaksanakan solat cukup lama. Nabi solat di perkuburan
baqi. Di sini apa tuan-tuan perasan? Kan ada hadis Nabi melarang jangan jadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat sujud. Tengok macam mana pula hadis ni kata. Aisyah kata Nabi solat di perkuburan Baqi'. Ada setengah ulama kata di luar tanah perkuburan. Tapi tak ada kata di luar. Maknanya boleh jadi juga, boleh diandaikan di dalam kawasan tanah perkuburan. Dan tu macam mana Nabi kata tak boleh hari tu dalam hadis lain. Ini tuan-tuan, sebab itulah sangat penting kita cermat memahami setiap kalimat-kalimat hadis. Patah hadis. Lalu ulama berkata, Nabi kait jangan jadikan kubur sebagai tempat sujud, tempat masjid ni. Jangan jadi sebagaimana kaum sebelum daripada kamu. Maknanya larangan Nabi itu berkait dengan amalan Yahudi dan Nasrani zaman dulu. Bila ada nabi-nabi mereka mati, mereka pergi sembah kubur nabi-nabi itu. Maksud Nabi jangan jadikan tempat sujud dan tempat taat, tempat ibadah itu ialah kepada dalam bentuk membesarkan dan dalam bentuk memulia menyembahkan dia. Jadi maknanya kalau pergi itu untuk kita salat, ada tempat suci sikit, kita pun salat, itu tidak mengapa juga. Bahkan di antaranya apa? Kan bila orang dah lama mati, dia mati semalam, kita pergi ziarah hari ni, maka kita masih lagi dituntut untuk menunaikan salat jenazah. Kubur dah kubur dah dia. Kita salat jenazah. Dia salat jenazah tu mana? Luar tanah kubur ke mana? Dah kita pergi kat kubur dah. Kat kubur dia lah. Kalau lelaki berdiri setentang dengan kepalanya. Kalau perempuan berdiri setentang dengan perut tengah tubuh dia. Kan itu ada. Jadi makna itu ada peraturan. Tapi kepala benda semua ni kalau ketika dia dah kubur kepala kan belah kanan. Jadi kita solat tentang kepala dia. Tapi ketika solat jenazah biasa, lelaki kan kepala belah kiri. Itu beza. Jadi kita duduk sentang kepala dia belah kiri. Jadi wanita belah kanan, duduk tengah-tengah dia. Jadi itu. Jadi Nabi pun tunaikan solat. Bukan kita bukan nak bincang hukum fiqh tu. Nak bincang ni. Jadi Nabi pun tunaikan solat. Beliau melaksanakan solat cukup lama. Setelah beliau mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Mana Nabi berdoa lama Nabi solat, tentu lama Nabi doa. Lalu beliau beranjak pergi. Bila selesai itu tengah malam. Lepas tu kata setengah ulama, afdal ziarah kubur ni malam. Agak-agak kita okey tak? Ziarah malam berbanding ziarah siang. Itu dia kan. Jadi makna Nabi dulu pergi ziarah kubur. Kubur tu dengan rumah Nabi ataupun dengan masjid Nabi lebih kurang 300 meter kot. Ke berapa? 300 meter lah. Ujung pagar kita kan. Bukan kita daripada pintu apa ni? Pintu makam Nabi tu lah. Jadi itu. Jadi tengah malam. Nabi gitu malam mana ada lampu-lampu. Kita sekarang kalau pergi perkuburan Baqi' terang berderang. Ini cerita dulu zaman Nabi. Gelap Nabi pergi. Nabi solat. Nabi pun doa. Nabi buat apa tu? Nabi solat, Nabi doa tu apa? Mendoakan kebahagiaan dan kelepasan penghuni Baqi' daripada azab dan kemurkaan Allah. Dan Nabi dah sebut siapa yang mati di Madinah lalu dikuburkan di perkuburan Baqi', maka tidak ada azab kubur bagi dia. Tak ada soal munkar nakir. Masya-Allah tuan-tuan. Ada setengah ulama berkata adalah makruh meminta mati. Ada setengah kata haram minta mati. Kalau kita ni tidak darurah. Jadi setengah kata makruh minta mati. Kecuali minta mati di Madinah. Jadi tuan-tuan boleh minta. Ya Allah, matikanlah aku di Madinah. Satu tanah dengan Nabimu Muhammad, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita doa. Ada orang makbul doa dia mati. Ada setengah sahabat kita, dulu kan daripada jamaah tabligh ke apa seorang tu, mati betul-betul depan kubur Nabi. Makam Nabi tu. Jatuh mati. Amai. Sahabat-sahabat kita, Ustaz Imam Husni, Sungai Isap. Imam Husni, Ibu ulang alik sana. Dulu selalu dia ikut travel saya. Akhirnya mati di Madinah.
Ustaz Nur Azli Musa mati di Madinah. Ramai lagi lah maknanya sahabat-sahabat kita. Jadi alhamdulillah. Jadi itu. Jadi Nabi ni doa lah. Jadi Nabi ni mendoakan kebaikan penghuni kubur tadi. Baik. Lalu Nabi pun selesai, Nabi pun balik. Lalu beliau beranjak pergi. Seketika aku pun cepat-cepat pergi dari situ. Aku berusaha mempercepatkan langkah kaki. Beliau berlari kecil. Aku pun berlari cepat-cepat. Takut Nabi nampak aku hintai dia. Kata Aisyah. Jadi Nabi beranjak nak bergerak balik. Aisyah pun berlari koyak. Shortcut dah boleh jadi. Berlari balik. Bila berlari balik kata Aisyah. Maka aku pun berlari. Aku berusaha sampai lebih dahulu. Hingga aku dapat menyusul beliau. Jadi kata Aisyah aku pun masuk dalam rumah. Aku pun buat baring balik. Tidur balik lah kiranya. Takut Nabi tahu. Aku langsung segera masuk. Tidak ada yang aku lakukan selain langsung membaringkan diri. Beliau pun kemudian masuk dan bertanya. Tiba-tiba Nabi masuk. Aku pun baring, aku selimut. Tiba-tiba Nabi masuk. Masuk tu Nabi tanya terus. Nabi tanya. Nabi tanya ada apa denganmu Aisyah? Kamu terlihat gugup. Ini Nabi tahu. Aisyah, ini ulama kata yang Aisyah keluar tu kerana cemburu. Nabi dapat baca dah. Nabi kan. Nabi dapat baca dah. Jadi, kenapa engkau gugup wahai Aisyah? Aisyah menjawab, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Tak ada apa. Saya baru bangun tidur lah. Kira-kira begitu. Saya bangun tidur lah. Tengok engkau masuk ya Rasulullah. Beliau berkata, beritahulah kepadaku atau Allah yang maha penyayang dan maha mengetahui yang akan memberitahuku. Kata Nabi Aisyah, kamu beritahu aku ataupun Allah yang akan beritahu ke aku? Aku tahu juga akhirnya. Jadi makna sebenarnya Nabi tahu dah. Allah dah beritahu kepada Nabi. Jadi Aisyah berkata, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Ya ini Aisyah pun memberitahu segala terjadi kepada beliau. Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Itu sumpah sahabat. Maknanya dia sayang pada Nabi ni, sanggup gadai mak ayah. Mana kalau kata syarat untuk mendapat kasih Nabi kena bunuh mak ayah, maka sampai begitu mereka sanggup. Mana contoh, itu contoh. Maknanya punya sayang, punya kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Aisyah cerita, beliau lalu berkata, Nabi pun lalu kata, jadi kamulah bayangan hitam yang ada di hadapanku itu tadi. Nabi kata, nampak keluk-kelik kok dalam gelap tadi? Engkau lah ya Aisyah. Kata Nabi. Aisyah menjawab, ya, dalam dadaku timbul keinginan tahuan yang memaksaku untuk mencari tahu. Jadi timbul dalam hati aku ni, nak buat alasan apa ni? Yang aku tengok Nabi ni, nak buat alasan. Beliau berkata, apakah kamu mengira bahawa Allah dan Rasulnya yang hendak menyembunyikan hal itu darimu? Dia kata, wahai Aisyah, kamu tu ada rasa nak tahu tu. Adakah kamu ingat Allah dan Rasul menyembunyikan? Allah dan Rasul menyembunyikan? Beliau berkata, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Ketika aku melihatnya, dia memanggilku dan menyembunyikan diri dari dirimu setelah meletakkan pakaianmu. Aku pun mengira dirimu telah tertidur nyenyak. Aku tidak mau membangunkan tidurmu. Aku khawatir akan mengusik tidurmu. Tengok Nabi SAW cakap. Masa dekat nak tidur tadi, Jibril datang. Masa tak tidur lagi, Jibril datang. Tapi bila nampak engkau melepaskan pakaian, maknanya pakai pakaian dalam sajalah. Gitulah soalahnya Aisyah ni. Jibril pun pergi. Jibril ni dia malu. Kata setengah ulama, tidak ada Jibril ni malu dia lebih daripada seorang gadis sunti. Malunya dia. Sebab itulah orang yang jima dipanggil junub. Orang yang berjima suami isteri kan. Jadi dia janabah, berjunub. Kenapa berjunub? Berjunub tu makna menjauh. Siapa yang menjauh? Malaikat menjauh. Malaikat yang patut tidur dengan kita, dia menjauh. Kenapa? Malu mereka. Jadi kerana itu Nabi kata, Jibril, bila nampak engkau melepaskan pakaian, maknanya tinggal pakaian dalam saja, Jibril pun pergi. Jibril berkata kepadaku,
Jadi aku tak naklah kejut kamu wahai Aisyah. Kerana aku apa? Aku tidak mahu mengusik tidurmu. Tengok Nabi. Padahal kalau ajak isteri bangun beribadah dengan Nabi kan banyak pahala. Tapi Nabi ni kasih kepada umat. Hak mana sunat, Nabi biarkan sunat. Nabi tak nak paksa-paksa. Umat dia. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tak kerana akan memberatkan umat aku akan wajibkan mereka bersugi. Kerana lebihnya sugi, hebatnya sugi ni. Tapi aku tak nak paksa. Kata Nabi SAW. Beliau berkata, Jibril berkata kepadaku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk mendatangi penghuni makam Baqi' dan meminta ampun bagi mereka. Ini dalil menunjukkan apa? Dalil menunjukkan bahawa kita boleh doa kita, permohonan ampun kita untuk ayah, ibu, siapa saja yang dah meninggal, sampai kepada mereka. Boleh kita buat. Nak pergi kat kubur pun boleh, tak pergi kat kubur pun tak apa. Kita hadiah setiap waktu lepas pada salat ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa awliya'i was salihin wa li abaina wa ummina wa jaddina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. Kita pun baca Fatihah. Banyak pahala tuan-tuan. Pahala. Kata di ulama, kita baca Fatihah tu hadiah pada orang mati. Baik. Pahalanya apa? Pahala kita baca Fatihah lah. Tak, kata para ulama. Pahala tu sebanyak mana orang mati itu menerima kebaikan daripada Fatihah kita tadi. Oh, Masya Allah. Kalau sekali baca Fatihah untuk orang yang dah mati, hanya pahala bacaan kita, tak banyak lagi. Tapi ni sebanyak mana yang kita baca Fatihah tu, kepada mana? Pada semua al-ahya'i minhum wal amwat. Hak hidup, hak mati, semua. Aku baca Fatihah untuk mereka, ya Allah. Maka seramai mana manusia yang ada di muka bumi ni, maka kita mendapat pahala sebanyak itu. Seolah-olah mereka semua baca Al-Fatihah, maka pahala Fatihah mereka semua tu datang pada kita. Berasa tak nak baca ke lagi? Kena bacalah sikit je lepas solat. 5 waktu, 5 kali sehari. Besar pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi baca itu. Jangan malas baca kita. Itulah amalan-amalan yang memberatkan timbangan kita. Lalu mendatangi ke tanah kuburan. Aisyah berkata, apa yang harus aku ucap untuk mereka wahai Rasulullah? Kalau aku datang ke kubur, apa aku patut baca? Ucap tu makna baca. Apa yang patut aku baca? Lalu Nabi SAW berkata, tengok ayat tu. Mana? Fa amarani an ata ahlal baqi'. Baik. Qala kaifa aqulu ya Rasulullah? Kata Aisyah, apa aku patut kata kalau aku datang ke kubur macam kau datang tadi? Qala, kata Nabi, quli, katalah oleh kamu. Kata apa? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Itu kita pergi ke tanah perkuburan, baca itu. Jangan baca Assalamu alayka ya ahlal kubur. Jangan baca gitu. Terkejut ahli kubur, dia kata Munkar Nakir datang pula sekali lagi. Jadi makna ya ahlal kubur ni Munkar Nakir cakap. Kita Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin wa inna insyaallahu lahiqun. Kata Nabi, kamu baca tu. Apa yang kamu baca? Iaitu kamu bacalah, kamu baca, ucapkanlah semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada penghuni kubur. Penghuni diar, mana negeri kaum mukmin dan mukmin kaum muslimin. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada yang meninggal terlebih dahulu di antara kamu. Kamu di antara kami. Sekarang kamu meninggal dulu, maka kami doakan kamu. Ataupun yang akan meninggal belakang, yang akan meninggal lepas dari ini, kami semua ni. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian dengan seizin Allah. Baca tu, pendek je. Baca tu, lepas tu doa lah, Melayu ke sebagainya. Jadi maknanya itu kelebihan
bagi orang yang menziarahi kubur. Baik, pelajaran daripada hadis ini. Antara pelajaran daripada hadis yang panjang di atas yang dapat kita pelajari ialah yang pertama, Rasulullah tidak memberatkan isteri baginda dengan amalan-amalan sunat dan fadail. Ini pelajaran kita dapat perolehi. Itu dipanggil fiqhul hadis. Baca hadis ni senang tuan-tuan, puan-puan semua. Tapi nak faham hadis tu payah. Perlu pada mengaji lama, orang mengaji lama kan. Mengaji lama, mentelaah pandangan ulama-ulama, tahu asbabul wurud, sebab apa hadis itu berlaku, tahu jarah wa ta'dil, perawi-perawi hadis. Banyak lagi lah. Ar-riwayah, ad-dirayah. Macam-macam. Jadi apa yang kita dapat faham? Berdasarkan kepada hadis tadi. Yang pertama, sesungguhnya menziarah perkuburan itu antara amalan yang baik dan sangat dituntut. Ziarah kubur ni sangat baik. Bagaimana saya sebut tadi, afdalnya pada waktu malam. Sebab kita lebih lunak hati. Bangun malam pergi. Bimbangnya pergi dengan motor balik berlari. Bimbang gitulah. Kan? Cuma tak ada apa yang perlu takut kat kubur tu. Kira-kiranya. Kami dulu Pondok Anur ni, kami pelajar-pelajar lelaki lah, pelajar lelaki. Kita orang buat program dekat Pantai Sepat tu, tentang kubur tu lah. Tentang kubur. Buat program lah, solat maghrib berjamaah, lepas tu ada zikir sebagainya, lepas tu ada solat isyak, dekat malam tidur. Dan kami syaratkan malam ni bangun, setiap orang masuk tanah perkuburan, pilih kubur. Satu orang pilih mana duduklah mana-mana kubur, baca kat situ. Bacalah Fatihah, Qul huwallah sekian, baca. Nak ajar apa? Nak ajar supaya tidak takut. Tak nak takut. Hanya duduk kat kubur takut. Jadi kat kubur lah. Dia pun tak tahu kubur siapa. Baca Fatihah, Al-Fatihah semua baca kat kubur. Macam bukan buat macam cerita tu, cerita apa ni? Jembalang bukan. Ada makna dia duduk, dia baca Fatihah, baca semua agak lama. Kita beri masa lebih kurang 15 minit contohnya. Jadi hak yang takut tu takutlah. Tapi dia di akhir sekali dia terawat. Tak ada apa pun. Ini nak lalu tanah perkuburan pun orang takut. Memang kadang-kadang tu orang kata tanah perkuburan ada hantu. Bukan hantu kubur tu datang, tak. Hantu tu benda lain tu. Jin lain yang menyamar. Kebetulan kerana kita takut kat kubur, dia pergi duduk kat kubur. Kubur Sepat tu beramai kau dah jumpa. Saya pun jumpa baru ni. Tapi dia bukan kacau, dia tak ada apa. Dia duduk sengih begitu lah, memang nakal dia. Dia budak-budak nakal kan. Jadi dia tengok begitu. Jadi ajar tu. Jadi tanah perkuburan apa ni dituntut tadi? Mana? Ziarah pada waktu malam kerana hati lebih lunak. Hati. Tapi kalau rasa tak tenang, tunggu siang lah. Tunggu siang. Kalau malam tu Fatihah pun tak ada habis baca, baik tunggu siang kan. Itu dia. Jadi maknanya dituntut. Namun Nabi tidak mengejutkan Aisyah untuk mengikuti atau menemani baginda. Nabi tak kejut pada Aisyah. Walaupun ziarah kubur ni besar kelebihan dia, tapi Nabi tak ajar Aisyah. Nabi tak nak memberatkan Aisyah. Itulah sebahagian dari kesantunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga telah saya sentuh dalam bab yang lepas. Rupa dah ada dah bab dia, kesantunan Rasulullah bersama dengan isteri baginda. Baginda tidak memberatkan mereka dengan amalan-amalan sunat dan fadail. Baginda sekadar menjelaskan kelebihan amalan dan menggalakkannya, namun tidak memaksanya ke atas mereka. Sesuai dengan firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan la anfusikum khairan li anfusikum wa man yuqashshuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah akan pengajaran-pengajaran serta taatlah akan perintah-perintahnya dan belanjalah harta kamu serta berbuatlah kebajikan untuk diri kamu dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi maknanya ayat ini menceritakan tentang bertakwa mastata'tum. Bertakwa tu makna i'mal an-nawafilah. Mana kamu beramal dengan amalan sunat tadi mastata'tum, sekuasa kamu lah.
Hari ni kita tak mampu nak salat duha. Dan kita ni itulah satu kerugian. Bila kita buat kuliah bukan dalam masjid kan. Jadi patut kalau kita siap masjid nanti sebelum kuliah kita dah boleh salat duha, datang lebih awal. Tapi insya-Allah mudah-mudahan masjid kita segera siap nanti insya-Allah. Jadi salat duha tak larat, tak boleh nak buat. Tak apa, esok pula. Jadi begitu amalan-amalan sunat itu. Baik, pukul berapa dah kita? Pukul 10.19. Kita mula tadi 9.30 kan? Dekat sejam lah tu. Jadi saya sekadar tu dulu. Sekadar tu bukan kerana rasa panjang. Tapi dah mula saya dah lemah lah. Badan dia. Saya ni macam bateri. Macam ada bateri begitu. Dia ada masuk panjang kuat tu. Bila lemah, masuk tu. Begitu. Tak tahu lah. Itu mungkin darah dah mula. Tekanan darah ke apa sebagainya. Nak pula tidur pun tak cukup. 14 jam perjalanan. Dengan jamnya. Malam tadi lah. Jadi insya-Allah untuk berikutnya. Wallah alam. Larat ke tak larat tak tahu lagi tu. Dalam kereta tu 2 tongkat bawa. Mana punya nak cerita tak larat. Jadi insya-Allah walau bagaimanapun kita dapat isi pada pagi ni. Insya-Allah nanti kita sambung muka surat ni ketika setiap minggu lah. Setiap minggu. Sebab setiap minggu tu kan saya dulu cakap. Jadi kita akan sambung hadis ni. Jadi bawa lah buku ni. Bawa buku ni balik untuk bukan bawa buku ni balik ke rumah tu satu hal. Bawa balik semula ke sini nanti. Begitu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tuan-tuan, puan-puan semua baca buku ni, saya juga dapat pahala. Jadi insya-Allah sekadar itulah untuk pagi ni. Kita ada jamuan lepas pada ni. Bagaimana kita sebut, sebolehnya kita nak ada jamuan pada setiap minggu. Datang sebab kita balik ni dah tengah hari dah. Baik kita makan terus. Makan sambil-sambil kita sembang berbual. Lepas tu sambil-sambil itu kita kita tolong war-warkanlah semua iklan-iklan yang saya hantar melalui WhatsApp tu, panjangkanlah ke orang lain untuk derma sumbangan. Ni kita rumah ni pun dah naik demi naik. Masjid ni terhenti sekejap kerana kita habis barang. Yang tuan-tuan, yang terakhir saya hantar untuk derma 3,400 lebih. Itu semalaman je tuan-tuan. Lancar petang, esok dah penuh dah tabungan tu. Cuma kita tak sempat nak barang yang terakhir tu. Sebab hari Khamis cuti, hari Jumaat saya di Kedah baru ni terbawa buku cek, jadi tak dapat nak cash lah. Lepas tu hari Sabtu cuti, hari Ahad ni cuti. Jadi kena esok juga cash. Jadi tukang pun berehatlah juga sekejap. Jadi insya-Allah kita terus naik sampai siap masjid kita tu. InsyaAllah ramai orang tahu tentang pembinaan medis ni. Baik, sekadar tu saja dulu. Jadi insyaAllah sekadar tu saja dulu. Tunggu makan nasi jangan balik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.